Perdana Menteri jamin isu hak kanak-kanak lahir luar negara sedang ditangani. Jawapan balas Perdana Menteri berhubung isu Palestin buat pro-Israel tenganga. Malaysia rekod minat pelaburan baharu dari Jerman. Bekas MPT Bersatu jangka lebih ramai pemimpin serta EPKR. Timbalan Menteri nafi pegawai kurang ajar dengan ibu pemohon bantuan pendidikan. Penganalisis berpandangan jelajah PN platform Syed Saddiq tonjol diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 13 Mac 2024 bersamaan 2 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa isu berkaitan hak kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia sedang ditangani oleh kerajaan. Beliau berkata Kabinet telah bersetuju untuk membawa usul mengenai pindaan terhadap perkara 14-1-B Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak-hak kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia ke Parlimen bulan ini. Katanya, ketika ini ibu bapa membawa maksud bapa dan kerajaan akan memindanya supaya ibu bapa bermaksud ibu atau bapa. Datuk Seri Anwar berkata, pindaan terhadap perlembagaan berhubung perkara itu akan menoktahkan isu tersebut. Jawapan balas Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang media di Jerman menarik perhatian warganet sehingga dianggap boleh membuatkan golongan pro-pengganas Israel ternganga. Perdana Menteri menegaskan wartawan berkenaan sepatutnya tidak melihat sesuatu perkara dari sebelah pihak sahaja kerana peperangan di Palestin turut mengorbankan ribuan nyawa rakyat yang tidak berdosa. Beliau turut mempersoalkan mengapa perlu berpihak kepada sebelah pihak sahaja apabila perlu melihat kepada perspektif kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika dalam sidang akhbar bersama rakan sejawatnya, Chancellor Olaf Scholz di Chancellery Persekutuan Berlin. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, beliau tidak bersetuju untuk keganasan dilakukan terhadap mana-mana pihak. Dalam masa sama, Datuk Seri Anwar turut mengkritik sikap negara barat yang gagal mengambil tindakan tegas terhadap kekejaman Israel di Gaza yang telah mengorbankan lebih 30,000 nyawa. Malaysia merekodkan minat pelaburan baharu dengan potensi nilai 45.4 bilion ringgit hasil mesyuarat meja bulat dan pertemuan satu dengan satu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama peneraju perniagaan Jerman. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, potensi itu merangkumi pelaburan baharu selain untuk perluasan dan projek diversifikasi. Pelaburan berpotensi ini hadir melalui pelbagai industri antaranya semikonduktor, aeroangkasa, ranti perubatan, kimia dan perkhidmatan. Tengku Zafrul berkata terdapat petunjuk kukuh bahawa syarikat-syarikat Jerman itu positif dan tetap komited dengan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar mengadakan mesyuarat meja bulat bersama peneraju-peneraju industri Jerman sebagai sebahagian daripada lawatan 6 hari beliau ke Jerman. Datuk Seri Anwar yang kali pertama melawat Jerman dan Eropah selepas menjadi Perdana Menteri menyusun beberapa siri program sepanjang 6 hari beliau di Berlin dan Hamburg. Dijangka lebih ramai pemimpin dan pengasas Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan menyertai Parti Keadilan Rakyat PKR. Bekas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Dr. Muhammad Faiz Naaman
membayangkan perkara itu akan berlaku dengan lebih ketara menjelang pemilihan Parti Bersatu yang dijangka berlangsung tahun ini. Bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Klang itu berkata, beliau yakin penghijrahan itu akan bermula dari Selangor melibatkan ahli yang berjawatan atau mereka yang mengasaskan penubuhan bersatu di semua peringkat di negeri itu. Berhubung keputusan menyertai PKR, Muhammad Faiz berkata, pilihan itu tidaklah terlalu sukar mengambil kira kerjasama yang pernah beliau jalinkan dengan pemimpin dan akar umbi PKR, khususnya di Selangor semasa pilihan raya umum ke-14 ketika Bersatu berada dalam gabungan Pakatan Harapan PH. Beliau berkata, objektif penubuhan Bersatu juga tidak jauh berbeza dengan PKR, dengan kedua-duanya menentang golongan kleptokrat dan penyalahgunaan kuasa, sekaligus memudahkan beliau menerima pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat Persekutuan dan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari di Selangor. Semalam, Muhammad Faiz dalam catatan di laman Facebooknya berkongsi beliau dan bekas Adun Dengkil Adif Shan Abdullah yang juga bekas Ketua Pemuda Bersatu Selangor diterima menyertai PKR dan perkara itu diumumkan Amiruddin pada majlis doa selamat dan sesi penerangan isu-isu semasa di kediaman rasmi Menteri Besar Selangor itu. Timbalan Menteri Perpaduan Negara K. Saraswati menafikan dakwaan pegawainya kurang ajar terhadap seorang ibu yang memohon dana beasiswa bernilai RM15,000. Pihaknya akan membuat laporan polis berhubung kes itu selain mendakwa ia percubaan mencemarkan nama baiknya. Selain tindakan polis, Saraswati yang juga naib Presiden PKR berkata beliau akan merujuk perkara itu kepada Sekretariat Kerajaan Perpaduan supaya pihak terbabit ditegur kerana mengulangi dakwaan berkenaan. 2 hari lalu, Ahli Jawatan Kuasa Kerja Pusat MIC, Elsiva Subramanian, menggesa Saraswati mengambil tindakan terhadap salah seorang pegawainya yang dituduh menggunakan kata-kata tidak sopan terhadap seorang ibu yang meminta bantuan keuangan untuk pendidikan anaknya. Ia selepas dakwaan tersebar di media sosial bahawa salah seorang pegawai tugas khas berkata, mengapa menghantar anak anda belajar jika tidak mempunyai wang? Penganalisis berpandangan penyertaan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam siri jelajah Perikatan Nasional PN ke seluruh negara mungkin antara usahanya untuk menonjolkan dirinya semula dalam persada politik. Salawati Mat Basir daripada Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, langkah menggunakan platform PN mungkin cara selamat bagi bekas Presiden muda itu untuk menjadi kembali relevan setelah dilihat semakin diketepikan dalam pelbagai isu. Bagaimanapun katanya, Syed Saddiq sebenarnya telah terlepas peluang memenangi hati rakyat yang kini mahukan penyelesaian sesuatu isu bukan sekadar penjelasan. Sementara itu, Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara berkata, langkah menyertai jelajah PN tidak akan memberikan nafas baharu buat Syed Saddiq, namun mampu mewujudkan situasi menang-menang antara muda dan PN. Itu kerana parti memerlukan dukungan gabungan yang kuat setelah ditolak PH. Semalam dilaporkan ahli Parlimen Muar itu berkata, jelajah bersama yang diumumkan oleh pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin tempoh hari sebagai kerjasama demi isu rakyat dan masa depan negara. Terdahulu, Amira Aisyah Abdul Aziz selaku pemangku Presiden muda memaklumkan perkara jelajah bersama PN itu tidak pernah dibincangkan oleh jawatan kuasa eksekutif pusat parti. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.